Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Izzan Najwa binti Khalil, bernombor matrik A167979. Kumpulan saya akan membincangkan tentang proses penubuhan bagi perniagaan milikan tunggal, perkongsian konvensional, perkongsian liability terhad, syarikat dan juga tanggungjawab entiti ini selepas penubuhan dari segi undang-undang. Kita mulakan dengan proses penubuhan bagi perniagaan milikan tunggal terlebih dahulu. Setiap perniagaan perlu mendaftar di Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun dikenali sebagai SSM. Pendaftaran boleh dibuat sama ada di kaunter pejabat SSM atau secara online. Berikut merupakan proses pendaftaran di kaunter pejabat SSM. Untuk mendaftarkan diri, pemilik sendiri perlu hadir ke pejabat SSM. Kemudian, pemilik perlu melengkapkan borang A iaitu borang pendaftaran perniagaan. Di dalam borang A tersebut, pemilik perlu mengisi maklumat nama perniagaan, tarikh memulakan perniagaan, alamat utama perniagaan, alamat cawangan sekiranya ada, maklumat pemilik dan juga jenis perniagaan yang akan dijalankan. Pemilik juga perlu mengisi borang PNA 42 iaitu borang permohonan kelulusan nama perniagaan sekiranya perniagaan menggunakan nama trade. Jadi, nama trade ini adalah nama perniagaan yang dicadangkan dan perlu untuk mendapat kelulusan daripada pendaftar perniagaan iaitu SSM terlebih dahulu. Selain itu, pemilik perlu mengemukakan salinan IC serta bayaran RM30 sekiranya pemilik menggunakan nama sendiri seperti IC dan RM60 sekiranya pemilik menggunakan nama trade beserta RM10 untuk cetakan maklumat. Bagi pendaftaran secara online pula, pendaftaran perniagaan milikan tunggal boleh dilakukan melalui perkhidmatan EasyBiz online di laman sesawang easybiz.ssm.com.my. Di laman tersebut, pemilik perlu klik butang sign up dan masukkan nombor pengenalan beserta nama penuh. Setelah selesai pendaftaran di laman sesawang tersebut, pemilik perlu pergi ke kaunter SSM dengan membawa MyCard dan notis pemberitahuan yang diterima di email yang didaftarkan secara online. Seterusnya, di pejabat, pemilik perlu membuat pengiktirafan ID dengan mengesahkan cap jari. Apabila selesai semua proses tersebut, pemilik boleh menggunakan EasyBiz Online bagi membuat pendaftaran dan pembaharuan perniagaan secara online. Seterusnya, kita beralih kepada proses penubuhan bagi perkongsian konvensional. Proses pendaftaran bagi perkongsian konvensional ini adalah sama seperti perniagaan milikan tunggal yang telah saya bincangkan sebentar tadi, kecuali beberapa perkara. Untuk perniagaan milikan tunggal, hanya pemilik perlu hadir ke kaunter pendaftaran. Namun, untuk perkongsian konvensional, semua rakan kongsi perlu hadir ke pejabat untuk proses pendaftaran. Setiap rakan kongsi juga perlu menyediakan salinan IC semasa menghantar borang A dan juga borang PNA 42. Akhir sekali, setiap rakan kongsi perlu menandatangani ruangan maklumat pemilik dan juga ruangan pengesahan. Beberapa perkataan akan melambatkan proses kelulusan termasuk akaun, undang-undang, perundingan yang memberi gambaran perkongsian liability terhad ditubuhkan bagi tujuan mengamalkan praktis profesional. Dalam keadaan ini, permohonan perlu disertakan bagi kelulusan dari Badan Pentadbir. Bagi mempercepatkan proses, pilih nama yang berbeza dari perkongsian liability terhad tempatan yang sedia ada. Jangan melanggar mana-mana tanda dagangan. Elakkan perkataan lucah, kasar atau biadab dan elakkan nama yang telah ditempah. Nama tersebut akan disimpan 30 hari dari tarikh kelulusan oleh pendaftar. Selepas pendaftar meluluskan nama perkongsian liability terhad, 3E Accounting akan memulakan proses pendaftaran perkongsian liability terhad tersebut. Bayaran RM500 perlu dibuat kepada pendaftar sebagai yuran pendaftaran. Yuran ini termasuk di dalam pakej persendirian perkongsian liability terhad yang dibekalkan 3E Accounting. Seterusnya, email dari pendaftar akan diterima bagi memaklumkan kejayaan pendaftaran perkongsian liability terhad tersebut.
Email ini mengesahkan perkongsian liabiliti terhad itu telah diberbadankan dengan nombor pendaftaran perkongsian liabiliti terhad. 3. E-accounting akan membantu memohon sijil pendaftaran dari pendaftar dengan yuran yang perlu dibayar kepada SSM berjumlah RM20 senaskah. Masa pemprosesan ialah 3 hari hingga 5 hari bekerja. Seterusnya, prosedur penubuhan syarikat. Syarikat yang hendak ditubuhkan haruslah mencari nama. Prosedur yang pertama, carian nama. Nama hendaklah tidak sama dengan syarikat lain. Langkah-langkah yang tiba adalah melengkapkan dan menyerahkan borang 13A kepada SSM. Pembayaran yuran sebanyak RM30 bagi setiap nama yang akan dipohon. Serahkan dokumen pemerbadanan kepada SSM dalam tempoh 3 bulan dari tarikh kelulusan nama syarikat dengan SSM. Asal perlembagaan hendaklah dicap RM100. Stem harus dicap di Pejabat LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Jadual A dari jadual keempat di dalam CA boleh diguna pakai sebagai perlembagaan syarikat. Borang 48A, pengisytiharaan berkanun dari pengarah atau promotor sebelum dilantik. Pengarah atau promotor mengisytihar dan bersumpah bahawa beliau bukanlah seorang bankrupt dan beliau tidak pernah disabitkan dan dipenjarakan bagi apa-apa kesalahan yang dinyatakan. Seterusnya, borang 6, pengisytiharaan pematuhan. Pengisytiharaan ini menyatakan bahawa semua keperluan CA telah dipatuhi. Ia mesti ditandatangani oleh setiausaha syarikat yang menguruskan pendaftaran syarikat sendirian berhad dan dinamakan dalam memorandum dan artikel persatuan. Seterusnya, dokumen-dokumen tambahan. Salinan asal borang 13A, satu salinan surat dari SSM yang meluluskan nama syarikat, satu salinan kad pengenalan setiap pengarah dan setiausaha syarikat. Bayaran pendaftaran. Di bawah Akta Syarikat Baru 2016, bayaran pendaftaran data sebanyak RM1,000 akan dibayar kepada SSM untuk setiap permohonan untuk penubuhan sebuah syarikat. Dan akhir sekali, notis pendaftaran akan dikeluarkan oleh SSM setelah syarikat mematuhi prosedur penubuhan dan penyerahan dokumen pemerdananan yang lengkap. Yang pertama ialah berkaitan dengan perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Berdasarkan Akta Pendaftaran Perniagaan 1996, yang pertama, pemilik perlu mendaftar sebarang perubahan yang dilakukan terhadap perniagaan. Contoh perubahan tersebut ialah alamat utama perniagaan, jenis perniagaan, maklumat cawangan perniagaan serta maklumat pemilik perniagaan tersebut. Dan perubahan mestilah didaftarkan dalam masa 30 hari selepas perubahan tersebut dilakukan. Yang kedua ialah membuat pembaharuan terhadap pendaftaran perniagaan. Pembaharuan ini boleh dilakukan pada bila-bila masa sebelum tarikh luput perniagaan sehingga 12 bulan selepas luputnya perniagaan. Dan selepas 12 bulan, pemilik tidak boleh memperbaharui perniagaan mereka, tetapi mereka perlu mendaftar semula perniagaan tersebut. Dan pembaharuan yang dilakukan adalah bagi jangka masa tidak kurang setahun dan tidak melebihi 5 tahun. Yang ketiga ialah pemilik perlu mendaftar penamatan perniagaan jika mereka berhenti menjalankan perniagaan tersebut ataupun perniagaan tersebut tidak lagi beroperasi. Pendaftaran penamatan tersebut perlu dilakukan dalam tempoh 30 hari selepas tarikh tamat operasi. Bagi sebab kematian, penamatan tersebut perlu didaftarkan dalam tempoh 4 bulan selepas tarikh kematian. Bagi peniaga yang belum tamat tempoh pendaftaran mereka, mereka dibenarkan untuk mendaftar penamatan perniagaan ini. Tetapi bagi peniaga yang sudah tamat tempoh pendaftaran mereka perlu memohon surat pengesahan penamatan perniagaan. Yang keempat ialah pemilik perlu memastikan semua dokumen rasmi mengandungi nama dan nombor pendaftaran perniagaan. Contoh dokumen tersebut ialah invoice, receipt dan lain-lain. Yang kelima ialah pemilik perlu memfahamikan sijil pengakuan pendaftaran di premis perniagaan masing-masing. Dan yang keenam ialah memfahamikan nama serta nombor pendaftaran perniagaan pada papan tanda di luar premis perniagaan. Seterusnya ialah tanggungjawab akal kongsi kepada perniagaan perkongsian. Berdasarkan Seksyen 13 Akta Perkongsian 1961,
menyatakan bahawa rakan kongsi tidak boleh menyalahguna wang atau harta yang diterima untuk atau dalam penjagaan firma. Dalam keadaan berikut iaitu jika pekongsi yang bertindak dalam skop kuasa zahirnya menerima wang atau harta orang ketiga dan menyalahgunakannya, dan jika suatu firma dalam perjalanan urusannya menerima wang atau harta orang ketiga dan wang atau harta yang diterima tersebut disalahgunakan oleh seorang ataupun beberapa pekongsi semasa wang atau harta itu berada dalam jagaan firma, maka firma adalah bertanggungjawab untuk mengganti kerugian tersebut. Seterusnya ialah tanggungjawab pengarah kepada syarikat. Berdasarkan Seksyen 215 Akta Syarikat 2016 menyatakan bahawa kebergantungan pengarah kepada maklumat yang diberikan oleh orang lain. Pada Seksyen 215 Subseksyen 1 menyatakan bahawa seorang pengarah semasa menjalankan kewajipannya sebagai pengarah boleh bergantung kepada maklumat, nasihat profesional atau pakar, pendapat, laporan atau pernyataan termasuk penyata kewangan dan data kewangan yang disediakan, diserah atau dibuat oleh pihak-pihak yang berikut. Yang pertama ialah mana-mana pegawai syarikat yang pengarah itu percaya atas alasan yang munasabah sebagai boleh diharap dan berwibawa berhubung dengan perkara berkenaan. Yang kedua, bagi perkara yang melibatkan kemahiran dan kepakaran, mana-mana orang yang dikekalkan oleh syarikat berhubung dengan perkara yang pengarah itu percaya atas alasan yang munasabah sebagai tergolong dalam kewibawaan profesional dan kepakaran itu. Ataupun tiga, seorang pengarah yang lain yang berhubung dengan perkara dalam kuasa pengarah itu. Atau yang terakhir iaitu mana-mana jawatan kuasa kepada lembaga pengarah yang pengarah itu tidak berkhidmat berhubung dengan perkara dalam kuasa jawatan kuasa itu. Seksyen 215 Subseksyen 2 pula menyatakan bahawa pergantungan pengarah yang dibuat di bawah Subseksyen 1 itu tadi disifatkan dilakukan atas alasan yang munasabah jika ia dilakukan yang pertama dengan keadaan suci hati, dan yang kedua selepas membuat satu penilaian bebas mengenai maklumat atau nasihat, pendapat, laporan atau pernyataan termasuk penyata kewangan dan data kewangan yang lain dengan mengambil kira pengetahuan pengarah tentang syarikat serta kerumitan struktur dan pengendalian syarikat tersebut.